apa yang aku perasan, dalam rumah tu memang langsung tak ada frame gambar atau apa-apa perhiasan tergantung kat dinding. Tak ada. Kat dinding tu rata kosong je, tak ada apa-apa perhiasan langsung pun. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Selamat kembali guys ke Malam Mistik. Buat yang baru singgah channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Dan mana-mana yang masih tak kenal aku, nama aku Anas Rahmat, your storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Okay guys, malam ni aku nak cerita pasal satu kisah yang memang popular di kalangan cerita-cerita mistik ni. Cerita yang paling popular. Tak lain tak bukan kisah orang bunian. Malam ni aku nak kongsikan kat korang dua cerita yang berkaitan dengan kisah orang bunian ni. Satu cerita ni dikongsikan oleh kenalan aku. Kisah arwah ayahnya Pak Hasan yang berdepan dengan masyarakat bunian masa arwah ayahnya ni sedang pergi berkebun. Dan cerita yang kedua ni pula adalah berdasarkan pengalaman aku sendiri guys. Masa aku kecil-kecil dulu. Cerita ni kisahnya masa aku pergi beraya kat rumah orang bunian. Sebelum aku nak start cerita malam ni, seperti biasa, tekan dulu subscribe button tu buat yang belum subscribe channel aku ni. Tekanlah sekali butang loceng tu kalau korang nak menerima notifikasi daripada channel Anas Rahmat ni. Bantu sekali aku tekan like button tu, tekan like ting. Okay guys, tak perlu sembang panjang-panjang. Aku tak nak meleweh panjang-panjang malam ni. Aku nak terus je layan cerita. Alright, let's go. Kisah ni berlaku kat Felda Semencu, Kota Tinggi. Cerita ni kisah lama sebenarnya. Dah berpuluh tahun dah pun kisah ni berlaku. Nama ayah kenalan aku ni Pak Hasan. Kisahnya bermula macam ni guys. Dah menjadi rutin setiap pagi ni Pak Hasan ni dia akan pergi ke kebun. Kebun Pak Hasan ni terletak memang jauh dekat pelusuk kampung. Senang cakap kebunnya tu memang jauh daripada penempatan penduduk. Masa tu Pak Hasan ni memang tengah sibuk kat kebun dia. Tiba-tiba dia terdengar satu bunyi riuh rendah kat tengah-tengah kebun dia. Bunyi riuh tu macam orang tengah buat majlis. Macam majlis keramaian macam tu. Macam majlis kahwin katanya. Kecoh sangat bunyinya. Dengar bunyi macam orang susun pinggan mangkuk, bunyi orang bergelak ketawa. Memang riuh sangat keadaan bunyi tu. Kelentang-kelentung, kelentang-kelentung. Pak Hasan ni terasa pelik jugalah pada awal-awalnya. Takkanlah ada orang buat majlis kat tengah-tengah kebun dia. Tak mungkin pun. Lagipun kawasan kebun Pak Hasan ni memang jauh daripada penduduk kampung. So memang tak mungkin lah kalau ada penduduk kampung buat majlis kat rumah diorang tu dan riuhnya boleh terdengar sampai ke kebun Pak Hasan ni. Tak mungkin. So Pak Hasan ni ambil keputusan, dia diamkan aja. Memang dia pada awalnya pun dah syak sesuatu, ada yang tak kena. Tapi dia cuma menidakkan je apa yang terfikir dalam kepala dia. Lepas tu dia pun teruskan je lah kerja-kerja kebun dia tu. Tapi dalam masa yang sama, dia pun tertanya-tanya juga bunyi apa yang berlaku. Dia pun nak tahu juga. Lah tak berapa lama lepas tu, hidung Pak Hasan ni pula terbau masakan pula. Bau macam masakan rumah pengantin. Kali ni ada jugalah terasa tergugat sedikit keimanan Pak Hasan ni. Sebab bau masakan tu memang betul-betul menusuk kalbu katanya. Memang baunya macam bau makanan yang sedap. Dari Pak Hasan yang masih kenyang lagi sebab baru lepas sarapan pagi tu, macam sebelum pergi ke kebun tu, bila terbau masakan tu, terus buat dia rasa lapar. Dalam masa yang sama, Pak Hasan ni pun dah mula makin kurius dah. Mana tak kuriusnya kan?
Memanglah jadi persoalan kalau tiba-tiba terbau masakan sedap kat tengah-tengah kebun ni, yang jauh terceruk kat pedalaman ni. Pak Hassan ambil keputusan untuk balik je masa tu. Dia dah mula rasa seram sejuk. Dia tak nak tunggu lama, dia nak balik. Masa tu dia agak jam lebih kurang pukul 10-11 pagi je. Dia tak dapat nak mengagak masa dengan tepat sangat, sebab dia sendiri pun tak pakai jam. Cuma dia boleh agak masa tu mengikut keadaan cahaya matahari je. Kalau cahaya matahari tu agak-agak ke atas kepala dia, maksudnya dah lebih kurang jam 12 lah. Lebih kurang macam tu lah agak Pak Hassan ni. Tengah Pak Hassan ni mengemas barang-barang dia nak balik tu, masa tu Pak Hassan ni tengah mencangkung. Tiba-tiba dia didatangi seorang perempuan yang memang cantik paras wajah dia. Berbaju kurung, bertudung. Bertudung macam pakai selendang, tudung selendang tu. Dia tegur Pak Hassan. "Assalamualaikum bang." Dia sapa Pak Hassan masa tu. Pak Hassan pun jawablah salam tu. "Waalaikumsalam." Pak Hassan ni terasa pelik juga guys. Siapa pula perempuan ni? Tiba-tiba boleh ada pula dalam kebun dia ni. Sesat ke? Lepas Pak Hassan ni jawab salam perempuan ni, terus perempuan ni sambung. "Ayah jemput abang datang ke majlis kahwin adik saya. Kami ada buat majlis makan-makan. Jomlah bang, kat belakang tu je rumah kami." Pelawa perempuan tu dekat Pak Hassan, sambil tangan dia tunjuk betul-betul ke arah belakang Pak Hassan. Mendengarkan macam tu, Pak Hassan pun teruslah toleh ke belakang dia. Allahu Akbar. Memang betul ada majlis kenduri kahwin kat belakang dia ni. Betul-betul hampir pun dengan dia. Dia boleh nampak ada orang ramai yang datang, berwarna-warni pakaian masing-masing. Tak ada beza pun majlis diorang tu dengan majlis kahwin kita ni. Nampak sama je. Sama je kemeriahan dia. Bila perempuan ni ajak Pak Hassan datang ke majlis tu, Pak Hassan ni dia ada perasaan macam ragu-ragu. Pak Hassan sebenarnya dah tahu yang itu bukanlah majlis makan manusia biasa. Itu adalah majlis keramaian orang bunian. Sebab dia sedar sepanjang waktu tadi memang dia langsung tak nampak apa-apa majlis pun kat belakang dia tu. Cuma telinga dia je mendengar dan hidung dia terbau masakan. Tapi mata memang tak nampak langsung ada apa-apa majlis kat belakang dia, kat kebun dia ni. Masa ni Pak Hassan sendiri tak tahu sama ada dia nak pergi ke atau tidak ke majlis tu. Dia takut kalau pergi jadi hal lain. Kalau tak pergi pula macam tak berapa elok pula, sebab dah dipelawa pun dengan cara baik. Termenung Pak Hassan ni sekejap. Lepas tu Pak Hassan pun cakaplah kat perempuan ni, "Maaf cik adik, saya bukannya tak nak pergi. Cuma saya kena balik ke rumah. Isteri kat rumah tu dah siapkan makanan tengah hari untuk saya. Saya risaukan kalau dah kenyang sangat dekat sini, takut kat rumah nanti saya tak dapat makan pula. Takut kecil pula hati isteri kat rumah nanti bila dia dapat tahu saya pergi makan dekat luar, sedangkan dia masak dekat rumah. Maafkan saya ya cik adik, bukan tak sudi. Cuma saya kena jaga hati isteri saya kat rumah tu. Mohon sampaikan salam saya dan ucapan terima kasih saya dekat ayah kamu. Dan sampaikan salam tahniah saya kepada pengantin ya." Dengan betul-betul tertib dan berhati-hati, Pak Hassan ni menolak pelawan perempuan tu ke majlis perkahwinan adik dia. Pak Hassan ni tak nak kecilkan hati orang bunia ni. Dia juga tak naklah hampakan perasaan orang bunia ni yang bersusah payah masuk ke alam manusia hanya nak menjemputkan Pak Hassan ni datang ke majlis diorang tu. Bila Pak Hassan ni tolak perlawan tu dengan tertib, perempuan bunian tu pun hanya tersenyum je dekat Pak Hassan. Kemudian dia pun jawab balik kat Pak Hassan, "Baiklah." Lepas tu terus berlalu pergi. Dia jalan tak berapa tapak je, lepas tu dia tu hilang macam di bawah angin. Serentak dengan tu juga, majlis keramaian yang nampak meriah tadi tu pun tiba-tiba hilang juga macam di bawah angin. Terus sunyi sepi kawasan kebun Pak Hassan masa tu. Lepas daripada tu, Pak Hassan ni pun bergegaslah balik ke rumah dia. Dalam perjalanan balik tu, Pak Hassan ni sebenarnya bersyukur sebab dia diberi peluang bertemu dengan orang bunian. Walaupun pertemuan tu hanyalah seketika dan ringkas sahaja, tapi bagi Pak Hassan ni, itu adalah pengalaman yang paling dia tak dapat nak lupa. Sebab bagi dia bukan semua manusia dapat merasai pengalaman macam tu. Dia memang betul-betul syukur sangat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ni.
Majlis kahwin dalam kebun, guys. Bercakap pasal bunian ni, guys, aku ada pengalaman sendiri berkaitan dengan bunian ni. Masa hari raya yang lepas, aku adalah lepak dengan adik-beradik aku. Lepak sambil borak tu, terbukalah satu cerita ni. Abang aku lah, dia tanya dengan aku sama ada aku ingat lagi tak masa aku kecil-kecil dulu, kita orang ni pernah pergi collection beraya dekat sebuah rumah ni, rumah orang bunian. Teruslah aku throwback balik kisah ni. So malam ni, guys, aku nak share dengan korang based on my true story, kisah aku beraya kat rumah orang bunian masa aku kecil-kecil dulu. Okay, guys, jom sambung. Aku tak berapa ingat berapa umur aku masa kejadian ni berlaku. Yang pasti aku memang kecil lagi. Masa tu mungkin aku kat sekolah rendah, lebih kurang darjah 3 atau 4 lah kalau tak salah aku masa tu. Aku masih ingat lagi kisah ni berlaku masa raya pertama. Sebab apa? Aku pakai baju Melayu masa tu. Sebab masa zaman aku dulu kecil-kecil, aku kalau pergi collection hanya pada raya pertama je, dengan raya kedua. Raya ketiga dah ikut mak bapak aku jalan dah. Memang dah tak boleh raya sendiri dah. Raya pertama dengan raya kedua je yang kita orang dibenarkan untuk pergi buat collection. Kisah yang aku nak cerita ni berlaku dekat kampung Setanggi, Johor Bahru. Masa aku pergi beraya bersama-sama dengan 2 abang aku, dengan sepupu aku, dengan beberapa kawan sekampung yang lain. Ramai-ramai lah pergi beraya meramai. Aku ingat masa tu dalam 5-6 orang lah kalau tak salah. Aku ni bukanlah penduduk kampung Setanggi. Masa ni aku daripada rumah arwah nenek aku yang terletaknya dekat Ngeheng. Sebenarnya, guys, jauh juga daripada Ngeheng ni kalau nak berjalan kaki ke kampung Setanggi ni. Tapi mana kan masa tu budak-budak kan, manalah reti tahu jauh ke dekat. Dalam otak ni set nak dapat duit raya banyak je. Ceritanya macam ni, guys. Lepas sembahyang raya tu, lepas salam dan bermaaf-maafan dengan keluarga semua, kita orang ni satu geng ni mulakanlah perjalanan daripada Ngeheng beraya kat sekitar kawasan-kawasan terdekat tu. Memandangkan kat Ngeheng ni tak banyak pun rumah yang boleh pergi beraya, so kita orang decide nak menujulah ke kampung-kampung yang lain. Daripada Ngeheng, jalan kaki ke Kampung Melayu Majidi. Bawalah ke Taman Suria, hinggalah sampai ke Kampung Setanggi. Masa tu memang tak fikir jauh dekat pun. Kalau dah berjalan ramai-ramai kan, seronok punya pasal, tahu-tahu dah jauh je kalau berjalan dah. Sebenarnya tak ada pun dalam listing kita orang ni nak raya ke Kampung Setanggi. Entah macam mana kita orang ni boleh terlajak sampai ke situ. Aku ni kecil lagi masa tu, so senang cakap macam pak turut lah. Mana abang aku bawa, aku ikut je. Aku pergi je, aku just follow je. Masa kejadian ni berlaku, masa tu dah nak masuk waktu petang kalau tak salah lah. Lebih kurang jam 4 petang. Betul. Sebelum tu aku dengan abang aku yang lain-lain ni, kita orang baru berlepas beraya dekat Taman Suria. Memandangkan hasil collection kat Taman Suria tu tak memberansangkan, walaupun pada awalnya ini idea member aku lah. Dia kata kat Taman Suria ni banyak orang kaya-kaya, rumah besar-besar, so mungkin boleh dapat duit raya besar-besar sikit. Tapi malangnya, guys, banyak rumah yang tak available untuk masuk beraya, sebab banyak yang balik kampung agaknya. So masa ni lah abang aku ni decide nak pergi beraya kat kawasan Kampung Setanggi. Sebenarnya kalau daripada Taman Suria ni nak ke Kampung Setanggi memang jauh juga. Kalau jalan kaki nak dekat 30-40 minit lebih kurang, baru boleh sampai. Antara sebab abang aku ajak beraya kat situ, dia tahu banyak rumah orang Melayu kat situ. Mungkin collection tu boleh dapat banyak sikit. So kita orang ni beramai-ramai ni pun setuju je. Lepas tu jalanlah kaki menuju ke sana. Sampai-sampai kat Kampung Setanggi tu, kita orang pun carilah rumah-rumah yang available untuk masuk beraya. Pun lebih kurang sama juga dengan Taman Suria, tak banyak rumah pun yang buka pintu. Hinggalah kita orang sampai kat satu buah rumah ni. Abang aku yang bagi salam. Assalamualaikum, kami datang nak beraya. Sekali je beri salam, terus ada yang menjawab daripada dalam. Masuklah, pagar tak berkunci tu. So bila orang pun dah jemput masuk, tak tunggu lama, kami pun masuk je lah. Masuk-masuk tengok rumahnya tak adalah nampak pelik sangat. Cuma memang dalam rumah tu memang kemas dan bersih je. Lepas tu pula kedudukan barang dalam rumah tu memang teratur je. Apa yang aku perasan, dalam rumah tu memang langsung tak ada frame gambar atau apa-apa perhiasan tergantung kat dinding. Tak ada.
Kat dinding tu rata kosong je, tak ada apa-apa perhiasan langsung pun. Kalau tak salah aku, ada lebih kurang 4-5 orang penghuni masa aku datang beraya kat rumah tu. Semua orang dewasa, 2 perempuan dan 3 laki-laki, dalam lingkungan umur lebih kurang 20 hingga 50 tahun. Lebih kurang macam satu keluarga lah. Pakaian diorang pun semua berwarna putih je. Tak ada apa-apa yang nampakkan macam pelik. Yang lelaki ada yang berjubah putih dengan baju Melayu putih. Yang perempuan pula hanya berbaju kurung biasa berwarna putih, lepas tu lengkap bertudung. Masuk-masuk je, ada satu makcik ni suruh kami duduk terus kat meja makan. Apa yang aku ingat masa tu, sampai-sampai kat depan meja makan tu dah ada air sirap yang dah terhidang atas meja. Tapi malangnya, aku tak dapat merasa pun air sirap tu. Sebab masuk-masuk rumah tu je, perut aku terus mengulas, terus rasa nak buang air besar buat perangai. So sampai-sampai je, belum sempat pun aku duduk kat meja makan tu, aku cakap kat makcik tu nak tumpang toilet. So makcik tu bawalah aku pergi ke dapur rumah dia, tunjukkan arah toilet rumah dia. Aku masih ingat lagi guys, dalam toilet tu memang bersih gila. Tandas pula, tandas cangkung. Lepas je aku membuang masa tu, lepas aku aku tengok kat sinki dia memang tak ada apa-apa pun. Tak ada barang apa-apa pun. Buruh gigi tak ada, shampoo pun memang tak ada, even cermin muka pun tak ada. Tapi memandangkan aku masih budak lagi masa tu, memang aku tak ada fikir apa-apa yang pelik pun pasal keadaan bilik air dia yang macam tu. Lepas je aku buang hajat, aku pun keluar balik lah menuju ke ruang tamu. Baru je aku nak start jamah kuih raya, abang-abang aku semua dah nak gerak dah. So memang langsung aku tak menyempat nak menyentuh ataupun apa-apa merasa pun hidangan yang disediakan tu. Lepas salam-salam tu, dia pun bagi duit raya. Kalau tak salah aku 50 sen. Zaman-zaman tu, kalau korang pergi collection kat rumah orang dapat 50 sen, memang dah kira besar sangat dah beruntung lah tu. So lepas beraya kat rumah tadi tu, aku pun sambunglah beraya dekat sebuah rumah lagi yang terletak betul-betul kat belakang rumah ni. Masa tu kita orang ni just menyusul je daripada tepi pagar rumah ni, jalan terus menuju ke belakang, dah jumpa sebuah rumah lagi. Sampai-sampai ke rumah belakang tu, lepas beri salam nak beraya, makcik tu pun jemputlah kami masuk. Masa kat meja makan tu, makcik tu pun tanyalah kami ni daripada mana, sebelum ni raya kat mana. So abang aku jawab lah yang kita orang ni semua daripada rumah belakang je, terus beraya ke rumah sini. Tiba-tiba makcik tu buat muka pelik bila abang aku cakap, dia kata kami ni dari beraya daripada rumah belakang. Makcik tu bagi tahu, dekat belakang rumah dia ni mana ada rumah. Yang ada cuma tanah lapang je dengan semak samun. Sudah. Abang aku ni masa tu mati-mati menegakkan yang belakang rumah makcik ni ada rumah. Kami yang ada tu pun sokonglah kata-kata abang aku ni. Yelah kan, memang kami sama-sama pergi beraya ke rumah tu. Aku pula siap tumpang membuang lagi. Waktu balik daripada rumah makcik ni, kami semua ni pun sengajalah balik, lalu kat belakang rumah makcik ni, nak tengok, nak pastikan betul-betul wujud ke tidak rumah yang kami beraya tu. Sampai-sampai je kat situ, memang betul kata makcik tu, babe. Rupa-rupanya memang tak ada rumah pun kat situ. Tanah lapang dengan lalang je. Sudah. Rumah siapa pula yang kami beraya sebenarnya ni? Bab duit raya yang kami dapat tu, kami pun tak tahu wujud ke tidak, sebab dah tercampur dengan duit-duit shilling yang lain kan. Bila balik tu, kami ni berceritalah dengan mak ayah kami pasal kejadian tu. Mak cakap mungkin kami dah beraya kat rumah bunian. Sama ada betul atau tidak kami beraya kat rumah bunian tu, kami pun tak tahu. Tapi itu adalah antara pengalaman yang memang aku tak boleh lupa pun. So kalau aku dengan abang aku ni melepak tiap kali beraya, selalulah kami sembang balik dengan throwback balik pasal kisah ni. Aku tak tahulah sekarang ni tanah kosong kat situ dah ada rumah ke tak ada, atau diorang dah bangunkan benda lain kat tanah tu. Ada waktu nanti aku nak cuba lalu lagi kat situ. Ini antara pengalaman manis yang aku pernah lalu masa zaman aku kecil-kecil dulu. To be honest, sebenarnya masa bila kita orang tahu yang rumah kita orang pergi tu kemungkinan rumah tu adalah rumah bunian, kita orang ni langsung tak ada rasa takut. Aku dah tanya juga dengan abang aku kalau dia masih ingat lagi apa yang dia makan kat rumah tu, sedap ke, atau lepas tu dia ada rasa sakit perut ke, tak pun dia ada mimpi-mimpi yang bukan-bukan ke.
Abang aku cakap, masa makcik tu nak hidangkan ketupat, tapi abang aku ni tolak. Dia cakap kuih raya pun dah okey dah, sebab banyak lagi rumah nak beraya kan. So abang aku dengan sepupu aku just belasah je kuih raya dia. Tapi seingat abang aku, dia kata dia makan kuih makmur dekat rumah tu sedap betul kuih tu rasanya. Tak pernah dia belasah sebanyak tu dekat tempat lain. Tapi kat rumah makcik tu memang banyak yang dia belasah kuih makmur tu. Sedap sangat katanya. Cuma dalam ramai-ramai tu, cuma aku je tak dapat nak merasa hidangan kat rumah tu, sebab diorang ni cepat sangat nak gerak balik. Tapi aku advantage jugalah, sebab aku seorang je yang dapat merasa tumpang toilet dia. Bukan tumpang je guys, siap membuang air besar lagi. Yang ni abang-abang aku dengan sepupu aku semua memang tak boleh nak challenge aku lah, senang cakap. Hebat aku lagi. Okay guys, itu je kisah pengalaman aku beraya dengan abang-abang aku dan sepupu aku dan kawan-kawan aku ke rumah Bunian. Aku harap korang enjoy dengan cerita aku kali ni. Kali ni cerita ni memang tak seram sangat, cuma aku nak sampaikan sedikit pengalaman aku dan kisah berada ni yang menceritakan pengalaman ayah dia berdepan dengan makhluk Allah ni yang kita gelarkan Bunian. Apapun, seperti biasa guys, aku nak nasihatkan sikit je kat korang ni. Sikit je. Kalau korang nak dengar, korang dengar lah. Tapi kalau korang tak nak dengar, pun korang dengar je lah. Kita ni sebagai manusia, jangan anggap diri kita ni mulia sangat, walaupun darjat kita ni tinggi daripada makhluk-makhluk lain dekat muka bumi ni. So ini nasihat aku guys. Dengan siapa pun kita ni berdepan, tak kisah dengan manusia ke ataupun bukan manusia sekalipun, belajar guys sifat rendah diri. Belajar menghormati orang dan makhluk lain kat muka bumi ni. Tak kisahlah pun siapa korang. Korang ni datuk ke, datin seri ke, menteri ke, selagi kau manusia, selagi itulah kalau kau mati pun akan ada orang lain yang kena bantu tanamkan kau tu. Melainkan kalau kau boleh tanam diri kau sendiri kalau kau mati, so kau bolehlah sombong masa kau hidup ni. Tak rugi kalau kau amalkan sifat rendah diri ni guys, sebab orang yang rendah diri ni sentiasa disenangi orang lain. Aku selalu letakkan keyakinan kat dalam diri aku, kalau niat kita baik akan dibalas baik. Kalau niat kita ni tak baik ataupun sebaliknya, akan dibalas sebaliknya juga guys. Tadi aku cakap sikit je aku nak nasihat, tapi panjang pula aku membebel. Sorry guys. Okay, sampai sini je malam mistik kali ni. Seperti biasa, yang baru singgah channel aku, bantu aku tekan button subscribe tu. Tekan sekali butang loceng kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku di masa akan datang. Yang mana nak berkongsi cerita di malam mistik ni, jangan segan-segan terus email aku dekat malammistik@gmail.com. Alright, yang dengar aku dekat Spotify, aku nak ucapkan terima kasih kat korang yang selalu komplain dekat aku juga, bang bila nak upload Spotify, bila nak upload Spotify. InsyaAllah sekarang aku akan upload cerita-cerita aku, konten-konten aku kat Spotify, dekat podcast aku sehabis cepat. Maksudnya kalau cerita hari ni release, besok aku akan upload cerita dekat Spotify aku. So yang dengar aku kat Spotify, aku harap korang bersabar sikit. Aku harap korang maafkan aku sebab selalu upload lambat cerita-cerita aku kat Spotify. So guys, hingga kita berjumpa lagi di malam mistik yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam mistik.